Nasional 8 24 Oktober dan berikut fokus utama malam ini. Malaysia cadang pernah membaikkan polisi penerbangan. Masyarakat berbilang kaum diserui jiwai semangat hijrah demi jayakan agenda transformasi nasional. Kadar pengangguran pada Ogos merosot lebih rendah berbanding tempoh sama tahun lalu. Teruskan bersama saya, Wan Lukman Mafisol dan Siti Muni Abdul Aziz selepas ini. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Hari ini genap 100 hari tragedi MH17. Bimbingan kaunseling kepada waris keluarga mangsa akan diteruskan selagi ada keperluan dan permintaan daripada mereka. Sehingga kini sebanyak 58 sesi kaunseling dan bimbingan telah pun dijalankan terhadap 27 keluarga mangsa MH17. Sebanyak 64 sesi sokongan psikologi pula diberikan kepada 31 keluarga dan 34 sesi lawatan diatur ke rumah 15 keluarga mangsa. Menurut kenyataan Menterinya Datuk Seri Rohani Abdul Karim, seramai 49 kaunselor di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat terlibat dalam memberikan khidmat bimbingan dan kaunseling kepada keluarga mangsa. Inisiatif itu akan diteruskan sebaik mungkin bagi meringankan beban keluarga mangsa. Ini termasuk merujuk mereka kepada agensi-agensi berkaitan seperti Pertubuhan Keselamatan Sosial, Jabatan Pendaftaran Negara, Kementerian Pendidikan dan Jabatan Imigresen. Kesemua mangsa warga negara Malaysia telah pun dikenal pasti dan dibawa pulang ke tanah air dalam 6 kumpulan berasingan bermula 22 Ogos kecuali seorang lain yang masih belum dijumpai. Malaysia akan tampil dengan cadangan polisi penerbangan yang lebih baik bagi mengelak insiden seumpama MH370 dan MH17 berulang. Cadangan bakal dikemukakan kepada Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Leo Tiong Lai akan mengadakan lawatan ke ICAO di Montreal, Kanada minggu depan. Ia bagi mendesak ICAO mencari penyelesaian segera bagi membolehkan pasukan penyiasat memasuki kawasan nahas MH17 di timur Ukraine sebelum musim sejuk bermula. Dalam pada itu, Datuk Seri Leo berada di Washington bagi memohon bantuan penyaluran teknologi lebih canggih daripada Amerika dalam fasa terbaru misi pencarian pesawat yang hilang sejak Mac lalu. Bercakap kepada akhbar tempatan USA Today, kunjungan ke Washington antara lain bagi menzahirkan penghargaan terhadap bantuan Amerika Syarikat yang menyertai misi pencarian MH370 di Lautan Hindi. Ia disampaikan dalam satu kunjungan hormat ke atas setiausaha pengangkutan Amerika Syarikat Anthony Fox. Sehingga kini Malaysia telah membelanjakan 60 juta ringgit untuk kos pencarian pesawat itu. Ia termasuk misi mencari di kawasan terpencil di Lautan Hindi menggunakan kapal Go Phoenix yang disewa secara kontrak oleh Malaysia dengan dibai Petronas. Pusat Penyelarasan Agensi Bersama JACC dan Biro Keselamatan Pengangkutan Australia ATSB terus komited usaha pencarian pesawat MH370. Ketua Penyelaras JACC Judith berkata komitmen berterusan itu akan menggunakan segala kepakaran hasil gabungan 3 negara iaitu Malaysia, Australia dan China. Beliau menyatakannya semasa taklimat teknikal terkini berhubung pencarian pesawat MH370 di Putrajaya. Sementara itu, Pengarah Program Operasi Pencarian MH370 ATSB, Peter Foley berkata keadaan cuaca dengan laut bergelora menjadi cabaran paling besar dalam misi pencarian MH370. Jelasnya, kapal Fulgro Equator kini sedang melakukan kerja pengukuran di kawasan carian. Manakala Go Phoenix antara 3 kapal yang akan meneruskan pencarian di laut untuk tempoh setahun di zon baharu. Go Phoenix dan kenderaan sonar pengesan dalam air canggih dikenali proses yang dilancarkan semalam di Pelabuhan Fremantle. Ia digunakan sebagai usaha terbaharu dan berterusan dalam mencari pesawat berkenaan. Kapal itu melakukan misi mencari selama 30 hari bermula semalam di bahagian selatan Lautan Hindi, kira-kira 3,000 km dari Perth. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menyeru masyarakat berbilang kaum di negara ini menggarap semangat hijrah dan gagasan satu Malaysia
dalam menjayakan agenda transformasi nasional. Jelas beliau berpandukan semangat hijrah bajet tahun 2015, ekonomi keperluan rakyat dibentangkan untuk terus memperkukuh kemampanan ekonomi dan mendahulukan keperluan rakyat. Dalam perutusan Mal Hijrah di blog najibrazak.com, Perdana Menteri juga berharap Malaysia terus berkembang maju melalui pelaksanaan program transformasi ekonomi yang telah dirancangkan dan dilaksanakan. Kejayaan Malaysia menduduki kerusi anggota tidak tetap Majlis Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC adalah bukti pengiktirafan dunia kepada kerajaan dan rakyat Malaysia, serta dilihat sebagai satu penerimaan kepada pendekatan kesederhanaan yang diamalkan kerajaan berpaksikan kepada syariah dalam pentadbiran negara. Sempena sambutan 1436 Hijrah ini, Malaysia sentiasa menjadi sebuah negara Islam yang progresif dan menjadi roh serta semangat perjuangan Rasulullah dan para sahabat dalam meningkatkan inovasi urus tadbir sebuah kerajaan. Langkah tegas akan terus diambil dalam membendung ajaran dan fahaman yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar, khususnya yang menggalakkan permusuhan dan keganasan. Ketegasan kerajaan dalam membendung sebarang kegiatan yang mengancam keselamatan negara adalah penting demi memelihara keharmonian dan keamanan yang dikecapi selama ini. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menerusi perutusan sempena Mal Hijrah mengingatkan umat Islam di negara ini tidak boleh lagi berpeluk tubuh dan memandang ringan perkembangan yang berlaku di dunia Islam. Ia bagi mengelak krisis umpamanya menular ke negara ini. Cubaan pihak-pihak tertentu yang kononnya mempromosi kebebasan beragama dan kebebasan berfikir dengan membawa pelbagai fahaman yang menyimpang daripada ajaran Islam merupakan ancaman paling besar terhadap keharmonian masyarakat kini dan masa hadapan. Beliau bagaimanapun yakin umat Islam yang terdidik dengan ilmu-ilmu Islam yang sebenar pastinya akan berjaya mengatasi segala cabaran kecelaruan pemikiran yang dimaksudkan. Sultan Pahang Sultan Haji Ahmad Shah pula mahu umat Islam bersatu padu menentang anasir-anasir yang memesongkan akidah, terutamanya fahaman yang menyimpang dari ajaran Islam. Ia jika dibiarkan dikhawatiri akan lebih ekstrim menjerumus kepada penyelewengan akidah dan menjadi ancaman kepada umat Islam dan negara. Titah baginda, pemesongan fahaman itu bukan sahaja berjaya mempengaruhi mentaliti golongan berpendidikan rendah tetapi telah menular kepada golongan berpelajaran. Ia sekaligus menjadi propaganda untuk meregangkan hubungan persaudaraan yang telah diikat agama Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pengaruh aliran dan fahaman sesat ini membawa implikasi yang amat buruk ke atas umat Islam. Antaranya, mengurangkan kesempurnaan iman, hilangnya kehebatan ummah dari kacamata musuh Islam, dijajah dan ditindas oleh musuh, mencemarkan imej Islam, mendatangkan kemungkaran Allah Subhanahu Wa Taala bukan sahaja di dunia, malah berterusan hingga hari akhirat. Selari dengan tema sambutan Ma'al Hijrah, perpaduan nadi transformasi negara, baginda mahu semua umat Islam meningkatkan perpaduan demi kekuatan ummah dan negara yang menyumbangkan kepada perkembangan syiar Islam. Ajaran sesat termasuk cubaan untuk menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan Allah kepada umatnya perlu diperangi kerana ia boleh memecah belahkan umat Islam. Program Sentuh Anjing misalnya selain bercanggah dengan fahaman ahli sunnah wal jamaah, ia boleh mengelirukan umat Islam di negara ini. Pendakwah bebas Ustaz Muhammad Kazim Elias berkata pelbagai agenda termasuk penganjuran pesta arak dan program Sentuh Anjing yang diadakan tergolong dalam usaha memperlekeh Islam dan umatnya secara terang-terangan. Ditambah pula dengan lambakan pendapat para ulama yang tidak berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Justru beliau menyeru semua umat Islam supaya merujuk kepada ustaz atau ulama jika ada kemusykilan. Negara kita mempunyai majlis fatwa. Kenapa kita menidakkan majlis fatwa? Kenapa kita tidak memegang kepada keputusan yang telah dibuat oleh majlis fatwa kebangsaan atau majlis fatwa negeri-negeri? Tetapi sayangnya ulama-ulama, ada setengah ulama-ulama ataupun yang diangkat menjadi ulama
bercakap seolah-olah tidak ada majlis fatwa, tidak ada ahli sunnah wal jemaah dan tidak mahu berpegang kepada jumhur. Ya, masing-masing nak berpegang kepada pendapat seorang, pendapat satu. Tak boleh. Kita duduk dalam sebuah negara yang ada majlis fatwa. Ustaz Kazim ditemui RTM pada program ceramah perdana anjuran jawatankuasa Majlis Al-Irsyad di Padang Desa Paya, Mengkuang, Gelang Patah, Johor. Kira-kira 3,000 orang menghadiri ceramah bertemakan hijrah sempena sambutan Ma'al Hijrah 1436. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan bertemu dengan penganjur program I Want to Touch a Dog dalam tempoh terdekat bagi mendapatkan penjelasan terperinci. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair Baharom berkata, Majlis Agama Islam Selangor MAIS akan turut dipanggil. Kita nak juga ingin mendengar kenapa majlis yang sebegitu rupa akhirnya menjadi majlis yang bertukar menjadi bukan lagi soal tunjuk ajar untuk bagaimana bertayamum, bagaimana kita tidak menghina binatang dan sebagainya, bagaimana kita memperlihatkan bahawa sebagai seorang Islam yang meletakkan hubungan manusia sesama manusia, hubungan manusia dan binatang dan sebagainya ini tidak sampai kepada bila mana menyentuh binatang-binatang yang dikategorikan najisnya mughalladah, maka perhubungannya mesti ada batas dia. Jadi kenapa keadaan itu bertukar menjadi bukan yang sebagaimana yang dimaksudkan awal. Beliau menyatakannya selepas penyerahan surat pelantikan Ketua Projek Indeks Syariah JAKIM kepada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM di Putrajaya. Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim selamat menikahi gadis pilihannya Cik Puan Khalida Bustamam di Istana Bukit Sirin, Johor Bahru pagi tadi. Istiadat pernikahan pasangan diraja itu berlangsung secara tertutup dan hanya dihadiri kerabat, kenamaan dan jemputan tertentu sahaja. Tunku Ismail Sultan Ibrahim, 30 tahun, memasuki Istana Bukit Sirin kira-kira pukul 10 pagi bagi melangsungkan istiadat pertunangan, majlis hantaran dan istiadat pernikahan. Ia disusuli keberangkatan tiba Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar bersama Raja Zahir Sofiah Sultan Idris Shah. Istiadat persandingan dan jamuan diraja akan diadakan di Istana Besar Johor 8 November ini. Mayat lelaki warga Myanmar yang dilaporkan hilang ketika mandi di pantai Teluk Kemang Port Dickson semalam ditemui awal pagi tadi. Mayat Senekano 24 tahun ditemui anggota bomba dan penyelamat kira-kira 1 km dari lokasi dia dikatakan hilang. Pada kejadian 3 petang semalam, mangsa mandi bersama rakan-rakannya sebelum terlepas daripada pautan pelampung. 4 rakannya tidak sempat menyelamatkan mangsa yang kemudiannya hilang dari permukaan air. 35 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Port Dickson, Rembau, Mantin, Senawang dan Seremban 2 bersama 4 bot menyertai operasi mencari dan menyelamat. Mayat telah dihantar ke Hospital Port Dickson untuk bedah siasat. Wanita amok yang lari dari Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru semalam selepas melahirkan anak berjaya ditahan semula. Mudah Lena Ahmad ditahan di kawasan rehat dan rawat RNR Aikeruh Melaka awal pagi tadi. Menerusi satu kenyataan, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Johor Datuk Hasnan Hassan memaklumkan Muhdalina ditahan pada 3.05 pagi kurang 24 jam selepas melarikan diri dari hospital. 3 anggota polis turut ditahan bagi membantu siasatan berhubung kejadian itu. Semasa melarikan diri pada pukul 8.50 pagi semalam, Muhdalina memberi alasan untuk pergi ke tandas dan tidak diiringi polis yang mengawalnya. Dia yang memakai baju hospital ward bersalin berwarna merah jambu juga tidak digari. 6 lelaki berjaya ditahan polis IPD Sepang membabitkan kes samun kenderaan berat yang dipercayai aktif sejak 2 tahun lalu. Seorang lagi sedang diburu dipercayai dalang utama sindiket curi besi sekitar Selangor. Ketua Polis Daerah Sepang ACP Muhammad Yusof Awang berkata 6 lelaki berkenaan berusia antara 20 hingga 46 tahun merupakan pekerja bengkel yang dipercayai milik suspek utama dikenali sebagai Anadan, anak lelaki Rahman berusia 36 tahun. Siasatan awal mendapati suspek utama memiliki rekod jenayah lampau berkaitan samun dan tersenarai sebagai individu dikehendaki polis. Kilang dapati lori dipasang dengan sistem GPS dan bertindak daripada maklumat itu kita telah berjaya mengesan
lori tersebut berada di Jalan Batu Arang, Rawang. Kesemua suspek ditahan reman hingga 30 Oktober ini dan kes disiasat mengikut Seksyen 395 Palang 397 Kanun Keseksaan. Polis Jasin berjaya merampas pelbagai jenis mercun dan bunga api bernilai RM15,000 dalam satu serbuan di sebuah kediaman di Taman Maju Selasa lepas. Seorang lelaki berusia 37 tahun yang juga juruteknik sebuah kilang berhampiran ditahan ketika sedang menunggu pelanggan. Menurut Ketua Polis Jasin, DSP Muhammad Nur Hishamuddin Hashim, kesemua bunga api dan mercun itu ditemui di sebuah bilik di rumah sewa berkenaan. Ia dipercayai beroperasi sejak sebulan lalu. Rumah tersebut adalah rumah kediaman yang disewa oleh lelaki India ini dan menjadikan stor untuk menjual barang-barang ni mercun ni kepada pelanggan yang terdiri daripada penduduk tempatan dan juga di sekitar Jasin lah. Mengikut maklumat, aktiviti ini sudah berjalan hampir sebulan daripada tarikh yang serbuan dibuat. Lelaki berkenaan bagaimanapun dibebaskan dengan jaminan polis sehari selepas ditangkap. Kes disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara 7 tahun atau denda RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Seorang bekas pekerja resort di Pulau Pangkor dijatuhi hukuman gantung sampai mati selepas didapati bersalah membunuh pengurusnya 6 tahun lalu. Hamzah Osman, 24 tahun, didakwa membunuh pengurusnya yang juga isteri kepada pemilik resort, Nur Azudah Idin, 31 tahun, di bilik 202 Surya Beach Resort Pulau Pangkor pada 1 pagi 18 Ogos 2008. Hakim Mahkamah Tinggi Ipoh, Datuk Zainal Azam, dalam penghakimannya berkata, pembelaan tertuduh hanyalah penafian semata-mata dan tiada apa-apa nilai keterangan. Sebanyak 20 saksi pendakwaan dipanggil memberi keterangan, manakala pembelaan hanya mengemukakan seorang saksi iaitu tertuduh sendiri. Bertemu kembali. Mangsa sindiket poligami ekspres di Kedah kini trauma dan menyesal kerana perlu melalui beberapa proses rumit bagi membubarkan pernikahan masing-masing. Mangsa yang tampil membuat pendedahan merayu kepada pejabat agama, daerah dan negeri menyiasat dan mengambil tindakan undang-undang agar tiada mangsa baru terjebak. Salah seorang mangsa sindiket ialah Nurul Fikriah Abdul Halim, 30 tahun, dari Merbuk, Kedah. Beliau bernikah pada 9 Julai 2011 ketika masih menuntut di Negeri Sembilan dengan suaminya, seorang pensyarah di Kedah. Pernikahan mereka dilakukan oleh sindiket yang digelar Mizi dengan bayaran RM3,000. Nurul kini digantung tidak bertali oleh suaminya sejak Jun lepas dan anak perempuan tunggalnya berusia 2 tahun diambil oleh suaminya. Dakwa Nurul, beliau tidak menyangka sijil nikahnya palsu kerana akad nikahnya dibuat di rumah suaminya dengan izin isteri pertama serta diwalikan oleh ayahnya sendiri dengan 2 saksi yang didakwa sah. Bagaimanapun, isu tersebut timbul apabila dia berjumpa peguam untuk memfailkan perceraian dan menuntut hak penjagaan anak. Satu gantung tak bertali dan yang keduanya saya kena melalui proses untuk pengesahan nikah ni dahulu. Baru saya boleh proceed dengan benda lain. Jadi proses untuk dapatkan anak saya akan lebih lama lah. Mei lepas, pendedahan lebih 60 pasangan nikah sindiket poligami ekspres dikesan berlaku di Kuala Kedah. Rakyat di Kelantan boleh membuat permohonan kepada Jabatan Pembangunan Persekutuan Kelantan JPPK untuk pembinaan atau naik taraf surau dan masjid di kawasan mereka. Sehingga kini RM56 juta telah diperuntukkan untuk tujuan itu. Menurut pengarah Datuk Makhtar Mustafa, kerajaan pusat sering mengutamakan pembangunan Islam kepada rakyat. Diperingat misalnya sebuah surau dinaik taraf dengan kos RM300,000 siap sepenuhnya memberi keselesaan kepada penduduk untuk menunaikan solat berjemaah sekaligus melaksanakan pelbagai aktiviti dengan lebih baik. Kita mengharapkan agar penduduk-penduduk semua tidak lupa untuk menggunakan sepenuhnya masjid yang kita gunakan ini, dan insya-Allah mudah-mudahan kerajaan persekutuan sentiasa membantu dalam pelaksanaan program-program agama, terutamanya masjid-masjid surau di seluruh negeri Kelantan. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas majlis penyampaian sijil projek naik taraf surau Al-Mustaqim kepada penduduk diperingat. Kita banyak terima kasihlah
khususnya kepada kerajaan persekutuan JPP lah yang sudi memberi bantuan kita ni. Rasa amat gembira kerana penyerahan ini dan terima kasih banyak kepada JPP atas sumbangan surau Al-Mustaqim ini. Terus mengimarahkan lagi dengan sewaktu bulan Ramadan, hari raya dan berkumpul sebagai satu institusi. Hospital Shah Alam yang kini lebih 90% siap dijangka akan beroperasi sepenuhnya pada pertengahan tahun hadapan. Kerja-kerja pemasangan peralatan perubatan kini sedang giat dilakukan termasuk proses menguji alatan sebelum ditauliahkan. Bagaimanapun fasa pemeriksaan bangunan hospital dan proses ujian peralatan perubatan mungkin mengambil masa lebih lama kerana ia perlu dilakukan dengan lebih teliti. We hope that by the first quarter of next year, we should be able to complete everything. Now the physical building is more or less ready. I think 90% ready. 93-94% ready, physical building. Only small touch-up. Now we are trying to put in the equipments and then test the equipments, commission the equipments so that every unit, every room, every ward, every sector is completely equipped and functional, and if it reaches a stage, lepas itu, it can be open for public use. Whatever it is, we hope we can start using it before the middle of next year. This hospital will be functional and be able to take patients. That's a hope. Apabila siap sepenuhnya, hospital yang boleh memuatkan 300 katil itu akan memudahkan penduduk di sekitar Shah Alam mendapatkan rawatan. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan ke hospital berkenaan yang terletak di Seksyen 7. Projek pembinaan HSA dengan kos kontrak RM482.6 juta dimulakan pada 15 November 2007 dan sepatutnya siap pada 25 Jun 2011. Namun projek itu tergendala selepas kontraktor terbabit gagal melaksanakannya. Kadar pengangguran Malaysia pada Ogos 2014 merosot sedikit kepada 2.7% berbanding 2.8% pada bulan sebelumnya. Perbandingan secara tahunan menunjukkan kadar pengangguran lebih rendah 0.4% berbanding 3.1% yang dicatatkan pada Ogos 2013. Jabatan Perangkaan dalam satu kenyataan berkata kadar pembabitan tenaga buruh merosot kepada 67.1% pada Ogos berbanding 67.4% bulan sebelumnya. Penurunan 0.4% itu berikutan pengurangan berterusan pekerja dalam pasaran buruh terutama daripada kumpulan muda berusia di antara 15 hingga 19 tahun. Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB menyasar peningkatan 30% perolehan operasi luar negaranya tahun hadapan dengan pengambil alihan lapangan terbang antarabangsa Istanbul, Sabiha Gökçen, ISG dan LGM di Turki. Setakat ini operasi luar negara hanya menyumbang 2 hingga 3% kepada keseluruhan pendapatan kumpulan itu. We've taken FPT since 2003, if I'm not mistaken, 4. Yeah. So it's not a new strategy itself. I think what we offer, both from a partnership perspective and as a potential bidder, is it's easy to say we have airport management and operation expertise. So there's many. Selain Turki, MAHB juga mengendalikan lapangan terbang antarabangsa Rajiv Gandhi di Hyderabad dan lapangan terbang antarabangsa Indira Gandhi di Delhi. MAHB telah melaksanakan hak penolakan pertamanya untuk mengambil alih baki 40% kepentingan dalam ISG dan LGM yang dimiliki kumpulan 5 bernilai RM1.18 bilion. Struktur pembiayaan paling sesuai bagi pengambilan itu kini sedang dikenal pasti. Meskipun MAHB mendapat pemilikan penuh lapangan terbang itu, struktur pengurusan sedia ada tidak akan berubah dan akan kekal dikenalikan pasukan kepimpinan Turki sedia ada. MAHB telah mengambil bahagian dan menerajui perancangan aliran terminal baru, pemindahan operasi daripada terminal lama kepada terminal baru dan menyokong kaki tangannya sebagai kaki tangan operasi utama.
Jemput hadir ke Fiesta Cabutan SSP bulan Oktober di Plaza Merdeka, Kuching, Sarawak esok dari 10 pagi hingga 10 malam. Sebanyak 34 kali cabutan setahun bagi lebih 61,000 hadiah bernilai sehingga 18 juta ringgit untuk dimenangi. Untuk keterangan lanjut, layari laman web BSM www.mybsm.com.my. Seterusnya kita ke segmen trend untuk topik dan carian paling popular di laman media cyber. Baik, Dilaila Kadir, teruskan. Baik, terima kasih. Sekali lagi anda bersama saya Dilaila Kadir menerusi trend berkongsi carian paling popular di Yahoo Malaysia dan beberapa aplikasi cyber lain. Isu berkaitan politik dengan kata carian PKR Australia Roadshow menduduki carian tertinggi. Nampaknya pemimpin Pakatan Pembangkang tidak serik untuk berkongsi cerita kepada pihak asing mengenai perkembangan politik Malaysia dalam siri lawatan kerja mereka ke Australia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Syahidan Kasim membidas tindakan pemimpin PKR yang jelasnya satu usaha memburukkan negara hingga memberi persepsi salah mengenai kerajaan pimpinan sekarang pada mata dunia. Beliau menyifatkan tindakan ahli pembangkang yang mengkritik negara dengan merujuk kepada kes-kes mahkamah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Akta Hasutan bukan satu cara penyelesaian. Berkait rapat isu itu, kata carian Anwar Ibrahim menduduki ranking kelima. Ini mengenai beberapa artikel dan komen beliau berhubung kes rayuan akhirnya terhadap sabitan kes liwat pada 28 Oktober ini. Seterusnya di tangga kedua ialah Islamic State Support Charged. Isu ini popular susulan penahanan 40 individu yang disyaki merancang menyertai kumpulan pengganas di Syria termasuk merekrut rakyat tempatan kononnya berjihad di Syria. Penahanan dibuat oleh polis bahagian counter terorisme cawangan khas Bukit Aman. Pada 23 Oktober lalu, 3 lelaki, arkitek, peniaga dan jurutera didakwa di Mahkamah Session Sepang terhadap tuduhan cuba memberi sokongan kepada kumpulan militan IS. Mereka ditahan di KLIA ketika mahu ke Istanbul, Turki pada 25 September lepas. Yang pasti bukan sahaja Malaysia, malah negara-negara luar juga tidak mengiktiraf perjuangan militan IS. Kedudukan ketiga, Dato' Ahmad Maslan, RON 95 berkaitan harga bahan api. Semalam, Timbalan Menteri Keuangan Dato' Ahmad Maslan mengumumkan harga jualan petrol RON 95 bagi golongan berpendapatan tinggi adalah mengikut harga pasaran bermula Jun tahun hadapan. Maksudnya, kenaikan dan penurunan harga bergantung kepada harga minyak dunia. Namun, bagi golongan berpendapatan rendah dan sederhana, mereka akan terus menikmati RON 95 pada harga subsidi. Di tangga keempat pula adalah Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Kata carian berkisar program yang dihadiri pemimpin negara sekitar minggu ini dengan yang terbaru pelancaran projek e-rezeki. Ini bagi meningkatkan pendapatan rakyat dalam kumpulan 40% terendah dalam piramid pendapatan dan akan dilaksanakan merentas pelbagai pusat kerja digital. Ia boleh dalam bentuk pusat transformasi bandar, pusat transformasi luar bandar, kolej-kolej komuniti dan masjid bagi memberi impak ke atas isi rumah berpendapatan rendah di bandar dan luar bandar. Beralih ke laman YouTube, bergambar dengan badut memang satu pengalaman yang menyeronokkan. Tetapi kalau si badut tiba-tiba bertukar rupa, apa agaknya reaksi anda? Kita saksikan bersama video yang ditonton lebih 3.3 juta pelayar YouTube. Brains! Back that up! Finally bring us some brains! Everybody ready for that? Macam-macam hal. Apapun itu hanya sekadar hiburan. Tetapi kalau salah orang yang ada penyakit tertentu, jangan buat begitu. Setakat ini saja segmen trend. Sekian, jumpa lagi.
Pelumba negara Zulfahmi Khairuddin akan mengetuai pasukan baharu Malaysia dalam saingan Moto3 musim depan SIC Racing Team. Pasukan yang dibina dengan harapan mampu meningkatkan mutu sukan permotoran di Malaysia merupakan yang pertama dari negara ini dengan Zulfahmi sekali lagi diberi peluang walaupun bergelut dengan prestasi musim ini. Zulfahmi, 23 tahun, diberi kepercayaan sebagai pelumba utama selepas gagal menyesuaikan diri bersama pasukan Onjeta Asia yang menggunakan jendera Honda. Ketua Pegawai Eksekutif SIC, Datuk Razlan Razali menjelaskan walaupun muncul pasukan baharu mewakili Malaysia, SIC Racing Team meletakkan sasaran tinggi untuk mencecah kelompok 10 terbaik musim depan atau sekurang-kurangnya 5 terbaik. Beliau yakin dengan pelumba berpengalaman seperti Zulfahmi, sasaran itu tidak mustahil dicapai. Terutama sekali kepada petugas volunteer yang akan bertugas pada minggu ni lah, dan juga kita harap untuk keselamatan dan kejayaan kepada semua pelumba negara kita yang ada 6 pelumba tahun ni. Kita berdoa dan harap yang mereka dapat berjaya dan buat yang terbaik lah untuk tahun ni. Jadi ini satu majlis yang kita buat setiap tahun. Datuk Razlan ditemui selepas majlis tahlil menjelang perlumbaan Grand Prix Sepang Ahad ini. 5 pelumba negara akan beraksi termasuk Zulfahmi Khairuddin, Amirul Hafiq Azmi dan Hafiza Rofa dalam kategori Moto3. Manakala Azlan Shah dan Hafiz Syahrin dalam Moto2. MotoGP Malaysia akan bermula hari ini dengan latihan bebas dan kemuncak perlumbaan pada Ahad ini. Bahang separuh akhir kedua Piala Malaysia malam ini semakin terasa. Kesemua lebih 35,000 tiket habis dijual sekaligus menyaksikan betapa semangat penyokong Pahang begitu membara untuk menyaksikan Tok Gajah bangkit selepas ketinggalan 1-3 di Darul Aman. Lebih 32,500 tiket yang dijual di Stadium Darul Makmur mulai semalam habis dijual dalam masa kurang 4 jam, manakala 5,000 keping lagi dijual di Stadium Mini Termeloh. Tiket berharga RM12 bagi tempat duduk terbuka, RM15 berbumbung dan RM25 untuk tempat duduk utama. 8 kaunter dibuka termasuk 1 kaunter khas untuk wanita. Sementara itu, Persatuan Bola Sepak Negeri Kedah KFA memperuntukkan 1,000 keping tiket kepada penyokongnya yang telah pun mula berada di Kuantan. Bagi yang tidak sempat ke Kuantan, 1 skrin layar besar dipasang di Stadium Darul Aman bagi membolehkan penyokong hijau kuning menyaksikan perlawanan tersebut. Pada perlawanan pertama di Al-Ustaz minggu lepas, Kedah menewaskan Pahang yang juga juara bertahan 3-1. Kali terakhir Kedah yang menjadi juara double-triple Piala Malaysia ialah pada musim 2007-2008. Perlawanan tersebut akan disiarkan secara langsung menerusi TV1 jam 8.45 malam ini. Dengan itu, sekian Nasional 8 edisi 24 Oktober. Visual Majlis Bacaan Yasin dan Doa Selamat sempena sambutan Ma'al Hijrah tahun 1436 di Masjid Negara mengakhiri pertemuan kita malam ini. Hadir sama Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, timbalannya dan Menteri-Menteri Kabinet. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وجودك المعول وهذا عام جديد قد أقبل علينا نسألك العصمة فيه من الشيطان الرجيم وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.